A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'alaina akmal futuh wa shrah sudurana akmal syuruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna dha'if faqawi fi ridhaka du'afa'ana wa khudhil khairi bi nawasina barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna bima nusina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabb Jibril Mikail Israfil Fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkumu baina ibadika fi makanin fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi bi'idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, insyaallah kita mulakan. Abang Nodiman Nordin, senior di Sekolah Menengah Agama Al-Ustu dulu, ahlan abang Nodiman Nordin. Baik, fasal yang pertama, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi daraini amin. Kelebihan ilmu yang bermanfaat. Apa yang dia nak bincangkan pada hari ini? Dia nak bincangkan tentang ada ilmu yang beri manfaat, ada ilmu yang tak beri manfaat. Bila sebut ilmu tu beri manfaat, bila ada ilmu tu, seseorang itu dapat manfaat daripada ilmu. Tetapi dalam masa yang sama, kalaulah kita ni belum ada lagi ilmu tu, adakah kita ada beberapa kelebihan apabila kita dalam tempoh mencari ilmu? Orang yang mempunyai ilmu yang beri manfaat, dia banyak kelebihan. Nanti insya-Allah kita akan baca rasanya tajuk selepas ni, kelebihan penuntut ilmu manfaat. Tetapi sebelum tu kita masuk pada ilmu tu, diri ilmu yang bermanfaat tu. Apa kelebihan ilmu tersebut? Kelebihan ilmu yang bermanfaat itu banyak tersebut dalam Quran dan dalam hadis. Dan antaranya adalah firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalangan kamu dan juga orang-orang yang dikurniakan ilmu dengan beberapa pangkat yang tinggi. Baik. Dalam ayat Quran ni, seorang sahabat dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bi 700 darajah ma baina darajataini masiratu 500 amin. Kata dia, bagi sekalian ulama itu ada beberapa pangkat mengatasi pangkat orang mukminin sebanyak 700 pangkat. Jarak di antara dua pangkat itu adalah 500 tahun perjalanan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kata Allah, dalam ayat ni Allah Taala sedang membahagikan manusia-manusia ni kepada kelompok-kelompok darjat yang tertentu. Secara asasnya ada 3 darjat kat sini. Sebab bila Allah Taala kata Allah mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat orang yang beriman di antara kamu, walladhina utul ilma darajat, dan Allah Ta'ala mengangkat pula orang-orang yang berilmu di antara orang-orang beriman itu beberapa darjat. Sekurang-kurangnya ada 3 darjat. Darjat yang pertama, orang yang tak ada darjat sisi Allah, itu tak ada darjat. Darjat yang kedua, darjat orang yang ada iman di sisi Allah. Darjat yang lebih tinggi daripada itu, darjat orang beriman dalam keadaan yang sama, dia mempunyai ilmu. Baik. Kalau kita lihat pada 3 darjat ni, darjat yang orang yang tidak ada darjat di sisi Allah, golongan yang tidak ada darjat di sisi Allah ni. Darjat ni, ukuran manusia dengan ukuran Allah berbeza. Kalau ukuran manusia literalnya ataupun literalnya, darjat yang diukur di kalangan manusia ni dia sangat terbatas dan sangat tak adil. Contohnya, orang dianggap lebih mulia apabila mereka lebih banyak harta. Dia tak kira perangai baik ke perangai buruk. Orang yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi, maka dikira lebih mulia. Kemuliaan tu pada ukuran dunia. Semulia mana pun di mata manusia, tidaklah menjamin kemuliaan di sisi Allah. Sebab itulah atas muka dunia ni,
ramai orang jahat yang dimuliakan kerana di sisinya banyak harta, di sisinya banyak pangkat. Mereka adalah orang yang tidak mempunyai batasan untuk mencari perkara ni. Mereka tak dapat dengan jalan halal, mereka cari dengan jalan haram. Mereka tak dapat dengan cara yang elok, mereka cari dengan jalan yang tak elok. Jadi oleh kerana tu benda-benda dunia ni mereka lebih mudah untuk memilikinya berbanding dengan orang beriman. Orang beriman ni dia banyak pantang larang ni, dia banyak perkara yang boleh buat, lebih banyak perkara tak boleh buat, menyebabkan peluang untuk mendapat keduniaan tu agak sukar berbanding dengan orang yang tidak mempunyai batasan. Jadi akibat daripada tu orang yang jahat, bukan semua jahat orang pangkat, bukan, cuma orang yang tidak mempedulikan hal haram, tidak mempedulikan batasan-batasan ni, maka mereka mempunyai lebih peluang untuk mendapat kemuliaan dunia. Sebab tu kita tengok sekarang. Tetapi mulia macam mana pun mereka atas muka dunia, sisi Allah kemuliaan tidak diukur pada sudut itu. Ada ke tak ada ke tak apa, ada itu adalah rezekinya, tak ada tak apa. Kerana apa? Di sisi Allah darjat itu dikira berdasarkan kepada ada iman tak ada. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah mengangkat darjat orang beriman di antara kamu. Memberi maksud andai kata kita ada iman, walaupun kita tidaklah sekaya mana, tidaklah berpangkat mana, kita tidak mempunyai harta yang banyak, tak ada tempat di hati manusia, kadang-kadang motor buruk, kadang-kadang orang tengok kita dengan penglihatan yang hina sebab kelemahan yang kita ada. Tapi kalau kita ada iman, darjat kita berbeza. Beza darjat orang beriman dengan orang tidak beriman di sisi Allah. Kemudian orang beriman ni banyak ragam lah, banyak lah, kaya beriman, miskin beriman, janji iman. Bila ada iman adalah darjatnya di sisi Allah. Kemudian di antara orang beriman tu pula iman sama, tetapi di antara mereka ada orang yang ilmunya tinggi. Bila orang ni ilmunya tinggi, Allah angkat lagi darjat, yang disebut sebagai ulama. Ilmunya tinggi tentang perkara agama sehingga disebut sebagai ulama. Mereka ni diangkat tinggi lagi oleh Allah darjat. Sebab itulah darjat ulama tak sama dengan darjat mukmin biasa. Siapa kata? Allah kata dalam Quran. Sehingga Abdullah ibn Abbas, dia ketika menghuraikan tentang perbezaan darjat, orang kafir tak ada darjat, orang yang tidak ada iman tidak ada darjat. Di atas mereka darjat orang mukmin, di atas darjat orang mukmin darjat orang yang mempunyai ilmu di kalangan orang Islam. Di kalangan mukmin tu orang yang ada ilmu. Di antara ni, ni dibahaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia kata bagi sekalian ulama, mereka yang mempunyai iman dalam masa yang sama mereka mempunyai ilmu. Bagi sekalian ulama itu ada beberapa pangkat mengatasi pangkat orang mukminin. Mereka ni sahlah lebih tinggi pangkatnya daripada orang beriman. Tetapi sejauh mana dianggarkan nak tunjuk kemuliaan ilmu ni, ada je ilmu, dia kata sebanyak 700 pangkat. Subhanallah. Maknanya hanya kerana ilmu Allah angkat kedudukan dia 700 pangkat lebih tinggi daripada orang biasa. Itu ilmu. Sebab itulah kelebihan ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu itu bermanfaat, maka secara automatik diri dia di sisi Allah diangkat lebih tinggi daripada orang yang tidak mempunyai ilmu tapi beriman. Kemudian disambung lagi jarak antara setiap dua pangkat itu adalah 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Jarak pangkatnya 700 pangkat. Setiap pangkat tu 500 tahun perjalanan jarak dia. 500 daraan 700, 7,000, 70,000, 350,000 tahun punya pangkat. Wallahu ta'ala alam banyak mana. Kalau kita ni CEO sebuah syarikat, kita dengan pangkat bawah sekali itu pion contohnya ataupun tukang sapu syarikat tu, jauh dah pangkat tu, itu pun dah terasa dah kemuliaan. Tetapi kalaulah dia dianalogikan pangkat ni 700 pangkat, darat 500 tahun perjalanan, sejauh 350,000 tahun perjalanan, seolah-olahnya kita tak akan sampai, kita tak akan menyamai pangkat orang-orang yang alim dengan ilmu yang bermanfaat. Itu beza ilmu. Sebab itulah orang yang beriman dia sangat mencintai ilmu, kerana mereka ni mampu memperoleh pangkat yang tinggi di sisi Allah dengan adanya ilmu yang bermanfaat. Kelebihan besar hanya dengan ilmu. Sebab tu orang mengaji ilmu agama, orang yang mengaji ilmu tentang Allah Ta'ala, orang mengaji ilmu mengenal Allah ni, orang mengaji ilmu tentang agama, tentang Islam tu, maka mereka ada kemuliaan.
Tak perlu nak bersifat rendah diri, tak perlu nak bersifat rasa down ataupun rasa hina diri di hadapan orang yang kaya, tak perlu. Di sisi Allah mereka jauh lebih mulia. Sama ada orang sedar tak sedar, itu tak pulang. Kalau kita menyedari, maka secara automatik kita akan menghormati dan menyanjungi mereka. Ilmu, mulianya ilmu. Iman sama, tapi apabila ilmu tu duduk pada diri dia, diangkat oleh Allah hanya kerana ilmu. Itu kelebihan ilmu bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, dan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang ditakutkan Allah Ta'ala, sesungguhnya yang takutkan Allah Ta'ala itu adalah daripada kalangan hamba-Nya yang ulama. Ahlan Faridah Kamaluddin, ahlan Syarifah Aisyah, ahlan Muhammad Hafiz bin Muhammad Yasin, ahlan Naklan ni mak. Ahlan mak. Moga-moga didoakan supaya dimudahkan menyampai ilmu pagi ni. Ahlan Jai, Muhammad Rizal, Muhammad Tahir is watching. Alhamdulillah. Baik. Kita tengok kelebihan ilmu yang manfaat yang kedua. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut akan Allah Ta'ala itu adalah daripada kalangan hamba-Nya yang alim. Di mana kelebihan ilmu yang manfaat kat sini? Takut akan Allah ni kita baca pada muqaddimah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tuntutlah ilmu, tuntutlah kumpullah sesuatu untuk bekal akhirat. Sebaik-baik bekal yang kamu patut kumpul adalah takut akan Allah. Maka kalaulah kita kumpul 1000 perkara untuk mendapat keredaan Allah, untuk mendapat kasih sayang Allah, perkara yang lebih utama untuk dikumpul adalah takut pada Allah. Bagaimana cara nak takut pada Allah? Bagaimana nak kumpul takut pada Allah? Tidak ada jalan lain. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut akan Allah adalah daripada kalangan hamba-Nya yang alim. Artinya ilmulah ia akan membantu kita untuk menghasilkan rasa takut pada Allah. Sebahagiannya ilmulah yang akan menghasilkan rasa takut Allah. Selepas tu ada lagi tanggungjawab lain. Nak beritahu bahawasanya seseorang yang mencari ilmu yang bermanfaat, maka mereka ni akan mendapat maka mereka ni akan sedang mencari perkara yang disuruh oleh Allah cari, iaitu mencari ketakwaan. Itu kelebihan dia. Orang yang mencari ilmu yang bermanfaat, secara automatik mereka akan menambah ketakwaan mereka pada Allah. Dan sebab tu juga dua ayat ni menjadi rujukan kepada ramai ulama untuk menentukan siapa dia ni. Dia ni ulama baik ke ulama jahat. Ciri-ciri ulama yang pertama banyak ilmu. Yang kedua, dia adalah orang yang takut pada Allah. Andai kata kita nampak orang tu banyak ilmu agamanya banyak, boleh cakap tentang tauhid, boleh bercakap tentang fiqh, boleh bercakap tentang boleh bercakap tentang hadis, boleh bercakap tentang Quran, tetapi pada diri dia tidak ada takut pada Allah. Macam mana nak ukur takut pada Allah? Tak boleh ukur. Tetapi pada perbuatan dia, perbuatan takut Allah, mengeluarkan hukum tu bercanggah dengan yang Islam ajar. Mengeluarkan hukum tu berat kepada kejahatan, cenderung kepada kejahatan. Itu tanda-tanda orang yang banyak ilmu tak takut Allah. Ada ke? Ada. Pada setiap zaman akan wujud orang yang banyak ilmu tapi tak takut Allah. Ini layak tak digelar sebagai ulama? Tak layak. Sebab ciri-ciri ulama, yang pertama takut akan Allah, yang pertama banyak ilmunya, yang kedua takut akan Allah. Itu kelebihan ilmu yang bermanfaat, membawa manusia takut akan Allah. Nur Azman, cikgu Azman share insya-Allah, cuba share. Dan di antara hadis ialah al ulama warasatul anbiya. Ini kelebihan lagi. Kelebihan ilmu yang bermanfaat, siapa yang memiliki ilmu ni, sekalian ulama itu mewarisi sekalian anbiya. Baik sahabat mati Allah, kita ambil masa dalam tempoh 5 minit untuk menceritakan tentang tugas anbiya. Adakah tugas anbiya ni sekadar menyampaikan tentang solat, puasa, zakat, haji? Bukan. Nabi-nabi, Rasulullah SAW terutamanya, sebab di Nabi kita, Rasulullah diturunkan bukan sekadar untuk membina ibadah, bukan ibadah yang kita faham, solat, puasa, zakat, haji, bukan sekadar membina akhlak yang baik, bukan. Tetapi Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah untuk melakukan kerja besar. Kerja besar memandu keseluruhan manusia tu untuk memastikan mereka ni mampu kembali pada Allah dalam keadaan selamat. Sedangkan manusia ni memerlukan kepada kehidupan, life. Manusia tu perlukan life. Kita sebut life. Aku nak life aku. Life, kehidupan. Jadi kehidupan manusia ni perlu dibentuk
supaya ia sejajar dengan matlamat nak jadi hamba kepada Allah. Itu kerja Rasul. Jadi kerja itu kerja besar. Untuk memastikan manusia ni mampu kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan menjadi hamba, dalam keadaan diredai oleh Allah, maka manusia tu kena susun seluruh hidup dia supaya seluruh hidup dia tu berjaya dimanfaatkan untuk menjadi hamba. Seluruh hidup manusia tu banyak perkara. Manusia tu hidup individu, manusia hidup berkeluarga, artinya keluarga perlu dibentuk. Jadi Rasulullah turun untuk membentuk keluarga supaya keluarga tu menjadi keluarga yang membantu untuk jadi hamba Allah. Kemudian adakah keluarga tu hanya hidup dengan keluarga dia? Tak, keluarga hidup dalam masyarakat. Jadi masyarakat tu, maka kerja Rasul membentuk masyarakat untuk memastikan masyarakat ni hidup dan hidup ni sejajar dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Adakah masyarakat tu boleh hidup tanpa undang-undang? Tak boleh. Manusia kena hidup dengan undang-undang. Bila manusia kena hidup dengan undang-undang, tugas Rasul untuk menjaga pada sudut undang-undang supaya masyarakat tu boleh dibentuk dengan perkara yang sejajar dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Artinya Rasulullah turun membentuk individu, membentuk keluarga, membentuk masyarakat, bahkan membentuk sebuah negara. Kenapa? Kerana negara itu dia membentuk masyarakat. Kalau negara tu mempunyai polisi undang-undang yang salah, maka dia akan membawa masyarakat kepada perkara yang salah. Kalau polisi undang-undang negara tu membawa masyarakat kepada perkara yang benar, maka masyarakat jadi benar. Tugas siapa? Tugas Nabi. Jadi Nabi ni siapa yang menerima tugas dia? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para Nabi. Maka itu membuktikan bahawasanya tugas Rasul bukan kecil. Apabila tugas Rasul tu besar, yang tanggung tugas dia siapa? Orang yang mempunyai ilmu. Mereka yang menerima kelebihan. Tugas-tugas Nabi ni satu kelebihan akhirat sisi Allah. InsyaAllah dia angkat pangkat yang tinggi oleh Allah. Tugas-tugas Nabi ni adalah tugas-tugas yang besar. Ulama menerima tugas besar ni. Kenapa mereka terima tugas besar ni? Mereka diberi amanah besar ni? Kerana ilmu yang ada pada mereka. Itu kemuliaan ilmu. Dengan adanya ilmu yang banyak, dengan adanya ilmu yang bermanfaat, maka menjadi tugas mereka untuk mengemban segala tugas Rasul. Itu tanggungjawab. Tanggungjawab ini diberikan kerana mereka ada ilmu. Itu kelebihan ilmu bermanfaat. Dan sabda Nabi SAW. Oh, itu tak lepas lah. Aziz Abdullah, silakan share insya-Allah. Apa tengah rekod ni? tak apalah. Okey. Kalau buka betul nak buat macam mana? Seterusnya. Dan sabda Nabi SAW, afdalun nasi al-mu'minul alimi alladhi ihtija ilahi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Kata Nabi SAW, manusia yang paling afdal ialah seorang mukmin yang alim. Siapa manusia yang paling banyak kelebihan? Jawab dia, orang mukmin dan alim. Dua ciri-ciri, orang mukmin dan alim. Kenapa dia banyak kelebihan? Jika orang berhajat kepadanya, nescaya ia memberi manfaat. Maksudnya, kalaulah orang mempunyai hajat, banyak hajat, manusia banyak hajat. Bila manusia tu mempunyai hajat, maka jalan paling baik untuk menunaikan hajat adalah merujuk pada Islam. Nak rujuk macam mana? Kita bukan ada ilmu yang banyak, maka yang boleh memberi manfaat pada kita ketika itu adalah alim ulama. Itu kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Bila orang berhajat kepada dia, dia boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Dan jika orang tidak berhajat kepadanya, nescaya ia memperkayakan dirinya. Yakni jika orang tidak memerlukan kepadanya, nescaya ia tiada memerlukan mereka. Baik. Dan kalaulah masyarakat ketika itu mereka merasa tidak ada keperluan untuk menjadikan orang-orang yang alim sebagai sumber rujukan terhadap keperluan-keperluan mereka, adakah orang-orang alim ni akan jadi akan jadi hina dan sebagainya? Tidak. Di sisi Allah mereka tetap mulia. Yang akan menjadi sesat, yang akan menjadi tak keruan, yang akan salah memilih siapa? Kita. Sebab tu orang alim ni ilmu ni kelebihan dia besar. Orang perlukan dia boleh memberi kelebihan kepada orang. Dia boleh memberi manfaat. Orang tak perlukan dia masih lagi bermanfaat untuk diri dia. Yang tak dapat manfaat adalah kamera dia agak yang akan mendapat kecelakaan ataupun yang dapat mudarat apabila mereka ni tidak diperlukan, apabila mereka ni tidak dicari untuk rujukan adalah masyarakat.
Itulah masyarakat perlu memahami bahawasanya kerosakan masyarakat apabila mereka mula tidak mencari ulama sebagai tempat tempat rujuk. Jadi gitu. Okey. Moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan. Kamera ni ada masalah sikit pun. Sebab itulah sahabat mati Allah Subhanahu Ta'ala. Sebenarnya dalam kehidupan ni perkara yang kita perlu buat adalah menjadikan ulama, kembali kepada ulama sebagai tempat rujukan. Perlunya kita kembali kepada ulama sebagai tempat rujukan. Kenapa? Kerana ulama adalah sumber untuk penentuan segala sesuatu sama ada perkara itu benar atau salah. Ada masalah ni. Okay. Baik. Anda bagi contoh nanti Allah. Anda ceritakan satu perkara tentang perkara yang pernah berlaku dalam kehidupan seorang sahabat. Ceritanya begini. Dia ni ada anak saudara. Dia ada satu grup WhatsApp. Dalam tu ada pak saudara, ada anak saudara. Jadi anak saudara yang baru lepas belajar ni, ada seorang, dia dalam tu ada seorang bapa saudara yang bekerja sebagai orang besar dalam hospital, dalam satu hospital. Kemudian sahabat anak tu kebetulannya ustaz. Kemudian dia ada seorang anak saudara yang baru habis baru habis staff nurse, belajar sebagai staff nurse. Jadi apa yang berlaku? Jadi lagi. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim. Abaikan kamera, yang penting suara jelas ustaz. Baik. Kita teruskan. Apa yang berlaku bila anak saudara ni habis belajar, dia dapat dua tawaran. Tawaran yang pertama dapat hospital dalam Malaysia. Hospital bukan dalam Malaysia, hospital tu dia satu Asia hospital tu. Tak payah nak teka lah hospital apa, nak cerita hospital apa. Kemudian tawarannya gaji agak lumayan, jadi biasalah pergi. Dan dia berpeluang untuk pergi ke negara-negara lain dalam Asia ni. Kemudian ada satu lagi hospital worldwide, satu dunia dia ada. Jadi peluang dia nak kalau dia terima kerja di hospital tu, peluang dia untuk travel lebih banyak lah, sebab hospital tu ada satu dunia. Jadi sedang membuat pertimbangan. Kemudian dia pun tanya pak saudara dalam tu. Kebetulan pak saudara yang bekerja di hospital tadi tak orang besar dalam hospital. Jadi dia tanya dalam grup, dia tanya, saya ni dapat tawaran dua kerja. Satu kerja hospital begini-begini, satu kerja hospital yang worldwide. Bezanya dua hospital ni, yang pertama hospital yang bersifat Asia ni lah, bersifat dunia ni, beza dia hospital bersifat Asia ni dia membenarkan untuk bertudung. Berbeza dengan hospital yang worldwide ni, dia tak benarkan bertudung. Dan wallahu alam lah kenapa, kita pun tak kaji polisi dan sebagainya. Jadi dia minta pandangan. Kalau nak diukur pada sudut gaji, memang worldwide yang lebih besar gaji dia. Kemudian sahabat saya ni, dia tak sempat lagi nak jawab. Jadi pak saudara dia kata, pilih yang worldwide lah. Sebab apa? Sebab gajinya lebih besar, peluang travel lebih banyak, cari pengalaman lebih banyak. Baik. Sepatutnya kalau kita sebagai orang beriman, kita bukan hanya mengejar dunia, kita orang beriman, maka sebenarnya ada timbangan dosa pahala. Pada kita orang beriman, patutnya kita dah boleh jawab dah. Okey, yang tu worldwide, yang tu gajinya banyak, yang tu boleh travel, boleh dapat banyak pengalaman. Tetapi yang tu melanggar perintah Allah. Yang bekerja hospital yang bersifat Asia ni pun bukanlah sikit mana gaji, tetapi kita mampu untuk menjaga batasan, kita mampu menjaga hubungan kita dengan Allah sebagai hamba, mampu jaga aurat. Maka sepatutnya tanpa ragu-ragu kita boleh memilih hospital yang gaji tak banyak mana tu. Sepatutnya begitu. Tetapi inilah nilai ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita ada ilmu yang banyak, tetapi oleh kerana kita ni orang yang tak cakna dengan agama, kerana kita tetap mempunyai ilmu yang bermanfaat, maka isu agama ni seolah-olah tak penting. Di luar sana, berapa ramai orang yang memberi pandangan pada sudut keilmuan mereka mengabaikan perkara agama. Sehingga jadinya masyarakat ni adalah masyarakat yang bertindaknya atas nasihat seseorang, bertindak atas jalan yang tidak mempedulikan agama. Dari sudut beli rumah,
dari sudut beli kenderaan, dari sudut anak nak mengaji, dari sudut pendidikan dan sebagainya, semua ni ditanya kepada orang-orang yang apa? Orang yang tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah. Semuanya ditanya kepada orang yang tidak mempunyai kepedulian yang tinggi kepada agama. Akibatnya pada setiap perkara yang kita buat keputusan tentang muka dunia, banyak keputusan yang akhirnya mengundang jauh daripada Allah. Yang menjadi bala, ulama tak jadi bala, orang alim tak jadi bala kerana mereka tetap mempunyai fadilat sisi Allah. Tetapi yang menerima kerosakan daripada perkara ni adalah kita sebagai masyarakat. Sebab itulah masyarakat kembali pada Allah. Itu kemuliaan ilmu yang beri manfaat. Mulia ilmu beri manfaat ni. Orang datang kat dia untuk menjadikan dia sumber rujukan, dia boleh beri manfaat. Orang tak nak kat dia, orang benci kat dia, orang rasa dia ni jumuk dan sebagainya, dia tetap mulia sisi Allah. Yang rosak adalah masyarakat. Orang beriman melihat sesuatu mengikut nilai agama betul. Jadi timbangan kita yang pertama dosa pahala. Timbangan kita yang pertama dosa pahala. Jangan menimbang. Kalau timbangan kita yang pertama adalah duit, yang tu yang bila dah masuk dalam kancah tersebut baru duk tanya tu, jangan pelepah. Baru duk tanya, ustaz saya ni dah kerja begini. Macam mana ni saya nak lepas ni, tak boleh nak pergi sembahyang Jumaat ni. Tengok. Masa nak masuk dulu dia tak pedulikan perkara tu, tapi bila dah masuk mula dah. Jadi ramai manusia yang duk ambil langkah dalam kehidupan mereka tidak mempedulikan nilai agama, akhirnya menjerat diri mereka sendiri. Ketika itu terpaksalah banyak rukhsah, banyak perbincangan dilaksanakan. Asalnya sifat manusia yang memandang rendah kepada kepentingan agama dalam kehidupan. Begitu juga cuba tengok masyarakat sekarang kalau nak beli rumah. Apa yang menyebabkan harga rumah mahal? Dekat dengan hospital, dekat dengan pasar raya, dekat dengan taman permainan, dekat dengan tempat melepak, dekat dengan tempat peranginan. Ada tak nilai mahal tak mahalnya sebuah rumah tu dekat dengan masjid? Dia tak ada. Sama ada masjid ke, ada masjid tak ada masjid, kadang-kadang benda tu tak menjadi concern pun pada orang ramai. Ini masyarakat yang melihat nilai agama tu kecil pada pandangan mata mereka, dan perkara ni bahaya. Tetapi walaupun mereka melihat kecil kerana mereka tidak menjadikan ulama sebagai tempat rujuk, tapi ulama tetap tidak memberi, tidak terkesan. Sisi Allah mereka tetap mulia. Itu istimewa ilmu. Orang suka ke dia, orang rujuk pada dia, dia boleh beri manfaat pada manusia. Orang tak suka kat dia, orang tak merujuk pada dia, dia tetap bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dan sabda Nabi SAW, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi. Manusia yang paling hampir kepada darjat kenabian itu ialah ahli ilmu. Subhanallah. Manusia yang paling hampir dengan darjat nubuwah, manusia yang paling hampir dengan darjat kenabian itu ahli ilmu. Sahabat rahmati Allah, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ada beberapa pangkat yang kita tak boleh nak kejar, kita tak akan dapat selama-lamanya. Antaranya pangkat kerasulan dan kenabian. Itu adalah selected. Orang putih panggil the one. Itu adalah the one, orang yang dipilih oleh Allah, dipilih daripada alam roh, dipilih daripada azali lagi. Allah Ta'ala menentukan mereka. Kita sebagai orang beriman ni, ada tak pangkat-pangkat yang boleh kita kejar di sisi Allah? Ada. Ada. Dan di antara pangkat-pangkat tu ada pangkat yang lebih mulia daripada pangkat yang lain. Semulia-mulia pangkat di sisi Allah selepas daripada kenabian. Mula-mula yang paling tinggi ulul azmi, Rasul Nabi SAW, ulul azmi, Rasul yang 25. Kemudian Nabi yang banyak tu, yang ada ulama kata 124,000, ada ulama kata lebih, kita kata yang banyak tu. Itu semua pangkat mereka tu tinggi sisi Allah. Di bawah pangkat nubuwah, siapakah yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi? Yang paling tinggi di bawah nubuwah dia, siapa dia? Afdalun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi. Seafdal-afdal manusia yang paling hampir kepada darjat kenabian adalah ahli ilmu. Sahabat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu ahli ilmu mulia sisi Allah. Nak dibandingkan dengan orang lain, ahli ilmu lah yang mempunyai darjat yang paling tinggi sisi Allah. Sebab tu tak sia-sia orang yang mencari ilmu yang bermanfaat. Mereka akan dimuliakan sisi Allah. Orang yang dimuliakan di sisi Allah, dunianya akan jadi mulia. Isu kita dengan agama ni biasa isu rezeki yang akan mendinding kita daripada mendalami agama, mendalami ilmu yang bermanfaat. Isu rezeki, isu ketetapan.
Isu rezeki ni isu yang telah diselesaikan oleh Allah. Allah selesaikan dah isu rezeki ni. Allah selesaikan dengan cara apa? Rezeki ditentukan sebelum kita dilahirkan. Artinya isu rezeki selesai. Isu yang tak selesai adalah dunia adalah tempat untuk manusia mencari peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dunia adalah tempat untuk manusia membentuk diri mereka menjadi hamba pada Allah. Dan dunia ni menjadi tempat manusia diuji yang mana manusia yang lebih baik penghambaannya kepada Allah. Maka itu merupakan main issue. Isu utama bila duduk atas muka dunia bukan isu rezeki. Isu rezeki telah diselesaikan. Siapa kata selesai? Allah Ta'ala kata selesai. Rasulullah SAW dalam banyak hadis kata selesai. Tetapi hari ini yang mendinding manusia daripada mendalami ilmu, hari ini yang mendinding manusia daripada menjadi hamba kepada Allah secara bersungguh-sungguh isu rezeki. Isu rezeki. Salah cari rezeki, tak salah cari rezeki. Tapi poin dia adalah apa yang menyebabkan manusia ketak sangat nak jadi hamba Allah, yang tak ada nak semayang tu, yang tak ada nak beribadah, yang kadang-kadang sampai melanggar perintah Allah, buat perkara maksiat dan sebagainya. Semua isu rezeki. Sebenarnya isu tu dah selesai. Kita mengaji tentang cara penyelesaian tersebut dan kita ikut segala penyelesaian yang telah ditentukan oleh Allah dalam Quran, ditentukan oleh Rasulullah dalam hadis, ditentukan oleh ulama di dalam athar mereka. Kemudian kita sepatutnya fokus kepada perkara yang lebih utama, bagaimana untuk menjadikan diri sebagai hamba kepada Allah. Sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala, semua kita kena jadi ahli ilmu, bukan kena jadi ahli ilmu, tapi semua daripada kita kena mempunyai ilmu yang mampu membawa kita kepada akhirat. Semua daripada kita kena mempunyai ilmu yang mampu menjadikan diri kita sedar siapa kita atas muka dunia. Menjadi ahli kepada ilmu tak semua orang mampu, tapi kesedaran tu kena ada. Kesedaran ni yang tidak tumbuh di dalam hati Muslim kebanyakannya. Moga-moga kita ni dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tergolong dalam golongan orang yang ilmunya tak mampu memberi dia kesedaran. Kita cerita tentang ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu tu bermanfaat apabila dia memberi kita kesedaran. Ilmu lain nak carilah, tak ada masalah. Nanti kita akan belajar tentang hierarki tuntutan ilmu. Adakah salah kita belajar ilmu dunia? Tak salah. Tetapi susunannya kena betul. Supaya ilmu yang pertama tu adalah ilmu yang menyedarkan diri kita. Ilmu tentang iman, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang penjagaan ibadah. Kemudian tutuplah ilmu di kalangan orang yang beriman dalam zaman awal-awal Islam, ketika Islam ni menjadi kuasa besar dunia. Ketika tu ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu perubatan, ilmu matematik, algebra, algoritma, ilmu-ilmu tentang kincir angin, ilmu-ilmu tentang banyak ilmu tu datang daripada cendekiawan Islam. Adakah mereka ni mengabaikan ilmu akhirat? Tidak. Tetapi dalam Islam dia ada silibus pendidikan. Yang tu yang Al-Banna cuba terapkan. Moga-moga silibus pendidikan yang diterapkan di Al-Banna ni, sekolah saya itulah, sekolah kami tu, bukan sekolah saya, sekolah kami, sahabat-sahabat yang menggerakkannya, dia mampu menjadikan semula, mencetuskan semula orang mukmin yang berdaya saing akibat daripada tarbiyah yang telah disusun oleh Islam itu sendiri. Baik, alhamdulillah, semoga sihat-sihat walafiat hendaknya, amin amin insya-Allah. Non kalbitan Muhammad Azlani Ibrahim, ahlan, orang yang dimuliakan sisi Allah, orang berilmu, yang beramal. Kudus Muhaimin Sulong, pembantu yang hebat kepada PJ Pahang. Semua kita kena jadi. Okey, selesai. Seterusnya, jadi pangkat yang paling tinggi selepas pangkat nubuah ada ahli ilmu. Jadi kita pilihlah, kita nak jadi siapa atas muka dunia, nak jadi siapa atas muka dunia. Dan sabda Nabi SAW, yashfa'u yawmal qiyamati al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Antara hadis Nabi SAW, dia menceritakan yang memberi syafaat pada hari kiamat itu ialah para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Syafaat ni penting. Atas muka dunia nak mendapatkan syurga Allah, ilmu, iman dan aman atas muka dunia. Mengusahakan ketinggian iman
mengusahakan sebanyak-banyaknya amal yang Allah Ta'ala terima. Itu atas muka dunia. Tetapi tak boleh kita bergantung kepada iman dan amal. Kenapa? Kalau kita bergantung hanya kepada iman dan amal, seolah-olahnya itu menjadi tiket utama tanpa ada pertimbangan lain sisi Allah. Allah meletakkan seorang dalam syurga kerana anugerah, kerana Allah Ta'ala nak. Allah meletakkan seorang itu dalam neraka kerana keadilan Allah. Jadi ada sisi lain, kita perlu belajar, ada sisi lain yang diperlukan untuk kita ni meraih redha Allah. Ada sisi lain. Kita tak boleh kata amal kita lah yang menyebabkan kita akan masuk syurga. Dia akan menjadikan kita sombong, dia akan menjadikan kita riak, dia akan menjadikan kita takabur. Siapa yang lebih banyak amalnya, maka seolah-olah satu jaminan dia masuk dalam syurga Allah ada. Sebab itulah selain daripada beriman dan beramal, kena ada pengharapan yang tinggi pada Allah, kena ada sifat takut yang besar terhadap dibimbangi kita punya diri ni diletakkan oleh Allah bersama-sama dengan orang yang hina. Kena ada perkara tu. Kemudian kita kena ingat antara keperluan untuk masuk syurga, bahkan di akhirat menjadi kunci utama masuk syurga adalah syafaat daripada Allah. Syafaat daripada Allah. Syafaat daripada Allah. Syafaat daripada, asalnya syafaat tu Allah punya lah. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepada Rasul kita, Nabi-Nabi lain dengan syafaat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Syafaat Allah Ta'ala berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan agihkan syafaat-syafaat, agihkan kepada mereka-mereka yang berhak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berikan kepada mereka supaya mereka berikan pula kepada golongan-golongan mereka, ahli kumpulan mereka. Siapakah kepala-kepala yang akan menerima syafaat? Antaranya ulama, antaranya syuhada, antaranya lagi orang yang hafiz Quran. Jadi tiga golongan ni adalah golongan yang mulia ni. Mereka bukan saja mendapat syafaat, bahkan mereka juga mampu memberi syafaat. Sebab itulah mati Allah, bila nak jadi, walaupun kita ni orang kata kita tak ada ilmu agama lah, anak sendiri tak ada ilmu agama, sekurang-kurangnya kawan-kawan kita tu biarlah orang ada ilmu agama, biarlah mereka ni tarafnya ulama, biarlah mereka ni orang dekat dengan Allah. Kalaupun kita tak selamat di akhirat, wal-iyadu billahi min zalik, kita mohon Allah Ta'ala jauhkan daripada perkara tersebut. Tapi kalau berlakulah, maka kita ada peluang untuk mendapat syafaat. Syafaat ni adalah pertolongan, recommendation. Bila syafaat tu diberi pada seorang, maka seorang tu selamat daripada neraka Allah. Soalnya ulama-ulama syuhada-syuhada ni nak bagi syafaat kepada siapa? Dia nak agih pada siapa? Dah pasti mereka akan mengagihkan kepada orang yang menjadi kumpulannya di atas muka dunia. Sebab itulah berkumpulan, mendekati, bersetuju, menyanjungi, bersama-sama, mendukung pendapat mereka, pendapat ulama-ulama adalah satu keperluan. Mustahil ulama-ulama di hari akhirat kelak akan memberikan syafaat kepada mereka yang menjadi musuh atas muka dunia. Daripada kecil, muda, dewasa, tua, bangka, mati. Itu waktu tu jadi musuh pada ulama. Hentam ulama, caci ulama, macam-macam. Tiba-tiba di hari akhirat mengharapkan syafaat, tak ada. Tak ada. Syafaat tu akan diagihkan oleh ulama kepada mereka yang mengikutinya atas muka dunia. Sebab itulah kalau nak cari kawan, carilah, tengok dalam set kita tu, kalau banyak sangat kaki ngeteh, banyak sangat kaki ngai, jadi dalam hati Allah ketimbang juga dibimbangi di hari akhirat, tak ada tempat untuk kita mendapat syafaat. Jadi pastikan dalam tu ada nombor telefon ustaz, kadang-kadang tanya khabar, kadang-kadang tanya soalan untuk berdekatkan hubungan. Moga-moga di akhirat kelak orang-orang macam kita ni dikenali oleh mereka. Jadi bila ada ulama datang, salam, cium tangan mereka, kalau sempat minta nasihat daripada mereka, kalau ramai sangat orang tengok, duduk dalam majlis bersama dengan mereka, itu pun dah mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dalam kehidupan kita tidak memandang kepada kemuliaan ulama, kerana mereka mulia sisi Allah. Orang yang mempunyai kemuliaan dunia belum tentu ada kemuliaan sisi Allah. Tapi bukanlah maknanya orang ada kemuliaan dunia, mereka ni tidak ada kemuliaan sisi Allah. Bukan itu maksud dia. Kemuliaan dunia berdasarkan kepada rezeki, kemuliaan akhirat berdasarkan kepada usaha kita. Jadi usaha untuk menjadi hamba kepada Allah. Saya masih ingat pesan Ustaz, jika kita tak mampu nak jadi ulama, jadilah sahabat kepada ulama atau jadi pengikut kepada ulama. Alhamdulillah, bro aman. Ayar Zulkifli Abdul Rahman is watching. Ayar Zulkifli ni adalah salah seorang sahabat yang saya kuliah di surau dia di mana? Di Puchong, surau Cermin, di nama tempat, lupa dah, minta maaf Ayar Zul, lupa nama tempat.
Assalamualaikum Ustaz, hari ni mutu suara jelas molek. Alhamdulillah. IR boleh kongsikan kuliah ni dalam grup di sana. Moga-moga dapat kebaikan. Ngeteh penting. Apa ni Abang Mi, ngeteh penting juga Ustaz. Ya, ngeteh penting. Hubungan sama masyarakat perlu dijaga, maka hadir mengetih penting, tak ada masalah. Bukan penting, benda tu satu keperluan, tak adalah penting sampai kita boleh meninggalkan perkara-perkara asas ibadah. Baik. Sahabat Hamali bin Ahmad, syafaat ni pertolongan daripada Allah. Nak dapat syafaat dari Allah kena berkawan dengan orang beriman dan bertakwa. Betul, banyakkan kawan di kalangan orang beriman, banyakkan cari kawan yang baik. Sebab itulah bab kawan ni Allah sebut dalam Quran, Allah kata al-akhillau yawma idzin aduwwun ba'duhum ba'dha illal muttaqin. Kata Allah, al-akhilla, khalil, orang yang bersahabat atas muka dunia. Sahabat-sahabat atas muka dunia ni aduun, akan menjadi musuh hari ni. Hari bila tu? Hari di akhirat. Maksudnya memilih kawan tu memberi kesan akhirat. Assalamualaikum Ustaz, rasa nak berkenalan dengan Ustaz, lanjut. Moga-moga ada tempias syafaat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ana ni tak ada apa-apa. Boleh kita sama-sama berkenalan dengan ulama. Ana tak ada apa-apa, ana cuma menyampaikan apa yang disebut oleh ulama sahaja. Syamsuddin. Ya, moga-moga kita dapat berkenalan insya-Allah. Moga-moga Allah Taala memberi ruang untuk kita berkenalan, dan pengenalan itu yang ayat yang nak sebut. Orang yang rapat di atas muka dunia, al-khalil, khalil atas muka dunia. Orang yang rapat atas muka dunia ni dia ada kesan akhirat. Allah Ta'ala kata al-akhillau yawma idzin aduwwun ba'duhum ba'd. Sebahagian daripada orang yang rapat-rapat atas muka dunia ni akhirat jadi musuh. Jadi musuh akhirat. Maknanya atas muka dunia dia lah tidur sebantal, seselimut, setilam, serumah dari kecil sampai tua. Ramai orang kan jadi sahabat karib. Orang kata BFF, best friend forever kan. Best friend forever ni ada tak kesan akhirat? Ada. Allah Ta'ala kata orang yang baik atas muka dunia ni akhirat sebahagian jadi musuh. Siapa dia? Mereka yang apabila mereka bersahabat, persahabatannya mengheret mereka ke dalam neraka. Contoh yang mudah lah. Contohnya, kita ada seorang kawan, kita berkawan dengan dia, dia berkawan dengan kita. Buruk dia kita tahu, buruk kita dia tahu. Itu sahabat karib sungguh lah. Tapi masalahnya, dia ni suka beli nombor ekor. Contoh saja. Dia suka beli nombor ekor dan dia tak akan pergi seorang. Dia kata, Mat, jom. Ustaz Eri. Ustaz, jom. Teman kuat beli nombor ekor, contoh. Kita pun, kalau nak tegur kan, duk memang putus kawan. Tak apalah, tak tegur lah. Kita pun pergi. Di hari akhirat, perkara-perkara begitu, bila dia dihadapkan sisi Allah, Allah tanya dia, dah tahu perkara itu haram, kenapa buat juga? Ya Allah, betul aku buat. Tetapi aku ada seorang kawan yang tak pernah tegur diri aku. Sehingga ketika tu, masing-masing akan bertelagah. Di sisi Allah bertelagah. Kenapa bertelagah? Kerana persahabatan atas muka dunia tidak membentuk persahabatan yang diradai oleh Allah. Sebab itulah nak cari sahabat tu penting. Ciri-ciri sahabat tu penting. Sehingga Imam Ghazali tulis dalam kitab ni kita akan baca. Ada 22 ciri yang perlu kita lakukan. Ada 22 perkara yang perlu kita lakukan untuk memastikan sahabat kita tu sahabat yang baik. Kenapa? Di hari akhirat, orang yang rapat atas muka dunia akan mendapat kesan daripada rapatnya mereka atas muka dunia. Kitab ni ada PDF tak Ustaz? Ada kitab ni ada PDF. Boleh cari je dalam apa ni? Dalam internet memang ada PDF. Baru ni ada seorang sahabat tak cari, kitab ni tak ada lagi lah. Tak ada lagi, mohon maaf. Yang ada penawar bagi hati ada dalam PDF. Tak tahu nak dapat kat mana. Lazada, dalam Lazada ada. Muhammad Rashid dalam Lazada ada. Boleh cari dalam Lazada. Jadi persahabatan atas muka dunia ni adakah membawa kebaikan di akhirat? Ada, kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang yang bersahabat dalam keadaan mereka bertakwa kepada Allah. Bagaimana ciri-ciri sahabat yang bertakwa? Banyak ciri-ciri, cuma nak sentuh sedikit. Orang yang bersahabat kerana Allah, mereka menjadi pembantu kepada sahabatnya untuk dekatkan diri dengan Allah. Ketika seorang tu jauh dengan Allah, maka sahabatlah orang yang menegur supaya dia balik semula kepada jalan yang benar. Itu kerja dia. Sahabat ni dia memastikan sahabat dia tidak jauh daripada rahmat Allah. Sahabat ni memastikan sahabat dia sentiasa berada di dalam landasan yang benar. Sebab tu syarat nak selamat atas muka dunia ni, ada sahabat yang berjalan pada jalan-jalan yang sama.
Kalau jalan kita nak menuju akhirat, maka sahabat tu mestilah orang yang berjalan menuju akhirat. Kalau kita jumpa sahabat yang macam ni, maka jagalah dia elok, sebab di hari akhirat kelak mereka akan menjadi pembantu. Mereka akan membantu kita supaya kehidupan kita di akhirat selamat. Itu penting mencari sahabat. Sebab itulah kalau nak cari sahabat ulama, cari sahabat ulama walaupun tak mampu jadi sahabat ulama, maka sekurang-kurangnya kita menjadikan ulama tu ikutan kita lah. Sebabnya di hari akhirat mereka ni lah yang akan memberi syafaat. Moga-moga kita dilimpahkan sebahagian daripada syafaat mereka, insya-Allah. Itulah tempat tempat kembali yang sebenar-benarnya yang kita nak selamat. Dunia ni miskin pun sampai mati je miskin. Bukanlah kita suruh jadi orang miskin, tapi miskin pun sampai mati je, mati habislah. Susah pun sampai mati je, mati habis. Berhenti pula dah. Tertekan. Berapa lama dah tertekan ni? Ismail Abu Bakar, kitab ni ada jual di Shopee, RM20 ke 35. Ismail Abu Bakar, anda baru tengok semalam, 35. RM35. Baik. Bani Israel pernah dirakamkan perkataan mereka sisi Allah. Kata Allah, wa qalu lan tamassana naru illa ayyama ma'dudah. Allah Taala jawab, qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah am taqulun 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata, Bani Israel kata, qalu lan tamassana naru illa ayyama ma'dudah. Kami ni kalau masuk neraka pun, ini bahasa kita, kami ni kalau masuk neraka pun sekejap. Illa, kami tak akan masuk neraka. Lan tamassana naru, kami tidak akan disentuh oleh api neraka. Illa, kecuali ayyama ma'dudah, hari-hari yang boleh dibilang, nak sebut sekejap je. Sebab apa? Mereka duk rasa mereka ni mulia sisi Allah, mereka ada pangkat sisi Allah. Jadi kalau mereka masuk neraka pun mereka kata tak apa, masuk sekejap je. Allah telah sebut, qul attakhadtum indallahi ahdan. Adakah kamu ni yakin sangat kamu masuk syurga ni, kamu masuk neraka ni sekejap je? Kalau masuk pun kamu yakin sangat kamu masuk neraka sekejap ni? Adakah kamu ni dah dapat janji sorang-sorang daripada Allah? Sorang-sorang artinya Allah kata, Ahmad, kamu dijamin syurga. Ahmad, kamu jangan bimbang, kamu ni akan masuk dalam neraka sekejap tapi keluar balik. Ada tak jaminan tu? Tak ada. Allah Ta'ala tak pernah menjamin seseorang. Allah cuma menjamin satu kumpulan. Allah Ta'ala menjamin satu kumpulan. Artinya Allah Ta'ala sebutkan ciri-ciri mereka, kemudian orang yang nak menjadi ahli kumpulan tersebut, dia perlu melengkapkan diri dengan ciri-ciri tersebut. Andai kata mereka duk rasa tanpa melengkapkan ciri-ciri ahli syurga, mereka mampu masuk syurga Allah. Qul attakhadtum indallahi ahdan. Katakan kepada mereka, adakah mereka telah mendapat janji daripada Allah sehingga mereka ni tak akan disentuh oleh api neraka? Tak ada. Allah Ta'ala tak pernah sebut kamu selamat. Tak ada. Allah Ta'ala cuma sebut, kalau kamu nak masuk syurga, kamu kena buat begini. Perkara tu perlu dipenuhi. Antaquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataupun mereka ni duk kata mereka masuk neraka sekejap, adakah, ataupun Allah Ta'ala kata mereka sedang mengatakan sesuatu yang mereka tak pasti. Mereka sedang mengatakan sesuatu perkara yang mereka tak tahu. Ni bahaya. Kita duk rasa okey, selamat dah ni, tak apa dah, okey dah kita ni. Kita merasakan yang kita dah selamat, sedangkan kita mengatakan dalam keadaan kita tidak mengetahui. Jadi sahabat rahmati Allah, jangan menganggap neraka tu perkara main-main. Moga-moga kita tidak menganggap begitulah, insya-Allah. Orang hak ngaji agama, ngaji kitab ni tak buh begitu. Baik. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika seorang tu pernah dikhianati, kemudian yang mengkhianati itu telah mohon maaf, kita telah memaafkan, namun di hati masih tak boleh melupakan pengkhianatan tersebut? Baik, memaafkan seseorang tidak bererti kita menerima dia. Hati manusia. Anda ingat kata ulama, dia kata hati manusia ni macam papan. Apabila orang melakukan kesalahan, seperti ditebuk, dipaku dengan satu paku. Apabila orang meminta maaf, maka seperti paku tu dicabut. Paku tak ada, bekas masih ada. Maka ada bekas tu perkara biasa. Mohon doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, hilangkanlah bekas ni. Mohon doa pada Allah.
dalam masa yang sama janganlah takut, jangan bimbang kalaulah kesan pengkhianatan tu masih tak boleh dilupakan, sebab itulah sifat manusia. Cuma eloknya berdoa pada Allah, ya Allah Tuhanku, aku dah memaafkan dia, aku tak nak ada masalah akhirat, aku mohon kepadamu agar hatiku betul-betul melupakan perkara tersebut. Yang tu kena minta pada Allah. Samsiah Muhammad, Puan Samsiah, jom kita semua bersedekah ke nombor akaun yang nyatakan di atas. Jom bersedekah, moga-moga Allah Ta'ala mengiranya sebagai ibadah. Alhamdulillah. Nuraidah Cik is watching. Nuraidah Cik kuliah hampir selesai. Ana ni cuma berinteraksi dengan sahabat-sahabat yang melihat. Moga-moga ada soalan-soalan yang boleh kita kongsi, kita boleh kongsikan. Baik, insyaAllah pada hari esok kita akan masuk fasa yang kedua. Habis dah fasa yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Hari esok kita akan belajar tajuk yang menarik. Tajuk hari esok yang menariknya, yang pertama 1 Ramadan. InsyaAllah esok kita mula puasa. Yang kedua yang menariknya, esok hari ni kita belajar tentang ilmu yang bermanfaat. Hari esok kita akan belajar tentang orang yang sedang mencari ilmu tu ada tak kemuliaan. Ni kita ni nak dapat ilmu ni bukan sehari, bukan macam kita minum habis tu masuk perut, kan. Kita ni nak cari ilmu yang bermanfaat ni tempoh masa panjang. Jadi bila kita start hari ni nak dapat ilmu manfaat tu, Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala nak beri bila, nak beri kefahaman tu bila. Tetapi dalam proses menuntut tu ada tak kelebihan. Esok kita akan belajar fasa yang kedua, kebelihan pula tersasul, kelebihan penuntut ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah hari esok kita akan kongsikan tajuk tersebut, muka surat 10.